Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel Cikgu. Baik, dalam video ini kita akan bincangkan lanjutan daripada bagaimana definite integral ataupun kamiran tertentu yang dipelajari di bawah tajuk pengamiran ataupun integrations digunakan untuk menentukan luas yang tidak mempunyai bentuk scatter. Maksudnya, bagaimana kamiran tentu ataupun definite integral itu digunakan untuk mengira luas bagi satu bentuk yang tidak mempunyai formula. Itu adalah kelebihan seperti mana cikgu dah bincangkan dalam video sebelum ini. Bagaimana kelebihan menggunakan atau mempelajari definite integral ataupun kamiran tentu ini. So ini adalah satu lagi video untuk menerangkan selanjutnya. Okey, selanjutnya bagaimana kamiran ataupun kamiran tentu ataupun definite integral yang dipelajari itu digunakan untuk menentukan luas kawasan yang berada di bawah satu graf. Okey, sebelum ini cikgu pilih bentuk yang kita akan bincangkan hari ini. Okey, kalau dalam video sebelum ini cikgu bincangkan, cikgu gunakan segitiga tepat ataupun right angle triangle. Dalam segitiga ini cikgu akan gunakan, cikgu pilih bincang menggunakan trapezium. Okey, so trapezium adalah satu bentuk yang scatter. Maksudnya nak tentukan luas untuk trapezium, dia ada formula khas. Okey, iaitu sekiranya bentuk trapezium adalah, cikgu lukiskan secara kasar. Katakan ini adalah trapezium 90 darjah. Okey, biasanya yang ini A, B dan C. Ini adalah biasa. Jika kita nak tentukan luas yang cikgu luring ini, iaitu untuk trapezium ini, formula adalah luas adalah 1/2 A tambah B darab dengan C. Ini adalah formula. Okey, sekarang bagaimana bentuk trapezium ini? Kita boleh gunakan luas kawasan luring ini dengan menggunakan definite integral ataupun kamiran tertentu. Jika kita nak tentukan luas bagi bentuk yang cikgu luringkan ini, iaitu trapezium tanpa menggunakan formula, maka nilai ini tidak perlu diberikan, nilai ini tidak perlu diberikan. Yang perlu ialah kita perlu berapakah nilai, iaitu daripada nilai had. Berapa nilai ini? Iaitu nilai had. Dan satu lagi ialah ini adalah graf. So maka fungsi mesti diberikan. Okey, ini adalah dua perkara yang perlu diberikan dalam raja ini ataupun untuk menentukan luas raja ini yang berada di bawah graf, sekiranya kita menggunakan kamiran tentu ataupun definite integral. Maksudnya, sekiranya kita nak tentukan luas bagi raja yang terdapat di sini yang kita panggil trapezium, maka ia perlu berada dalam Cartesian plane. Maksudnya ia perlu diletakkan dalam sata Cartesian yang ada paksi Y dan X, dan berapakah julat ataupun had ataupun limit bagi X. Itu yang penting. So, jika kita nak dapatkan luas, pertama raja ini perlu berada dalam sata Cartesian plane. Boleh? So, maka itu perhatikan di sini. Ini adalah raja asal yang cikgu maksudkan tadi. So cikgu perlu letakkan, jika kita nak gunakan kamiran tentu ataupun definite integral, maka kawasan ini ataupun bentuk ini yang kita panggil trapezium ini perlu diletakkan dalam sistem Cartesian. Maksudnya cikgu akan letakkan tapak itu di bawah paksi X, paksi X, manakala yang ini adalah paksi Y. So sekarang perhatikan, katakan katakan di sini adalah A dan ini adalah B, dan ini garis lurus kan? Garis lurus. So luas
yang cikgu lurus ini berada di bawah graf, di mana fungsi bagi graf ini adalah satu garis lurus, iaitu y sama dengan fx. Contohnya adalah y sama dengan ax tambah b, contoh. Faham? So sekarang bila ia berada dalam bentuk ini, ya, apabila bentuk ataupun kawasan lori yang kita nak cari luas dengan menggunakan kamera tentu ataupun definite integral, maka bentuk itu perlu berada dalam Cartesian plane, strata Cartesian. Okey, so dalam strata Cartesian yang penting sekali ialah dua maklumat, iaitu fungsi graf, di sini garis lurus ya. Okey, perlu diberikan, dan kawasan lori iaitu x, dari mana ke mana perlu diberikan. Jika diberikan, maka nak tentukan luas untuk kawasan ini adalah dengan kita tuliskan integration dulu. Kita bukan cari luas dulu. Okey, apa yang kita nak cikgu katakan sebelum kita cari luas, okey, kita nak tulis apakah integrations ataupun kamiran tentu bagi raja yang diberi. Itu perlu. Iaitu untuk raja yang diberikan, kamiran adalah integration adalah ya daripada b ke a y dx. Maksudnya bagi raja ini, okey, untuk raja ini cikgu belum sebut luas ya, cikgu belum sebut luas. Cikgu hanya sebut bagaimana raja yang diberikan ini kita tulis dalam bentuk kamera. Cikgu belum sebut berkenaan dengan luas. Apa yang cikgu maksud bagi raja yang diberikan, bagi Cartesian raja yang diberikan, bagaimana kita nak tulis integration, itu saja, kamera tentu itu saja. Okey, so perhatikan di sini untuk raja yang diberikan. Okey, kalau kita nak tentukan nilai untuk raja ini secara kamera, okey, so ini cara, iaitu sama dengan ya b ke a, yang ini y adalah fx dx. Okey, so ini adalah kamera. Ini adalah kamera. Okey, bagaimana kita akan gunakan kamera tentu ini ataupun definite integral ini untuk menentukan nilai? Ya, iaitu kita dah belajar kamera ini kita akan dapat, okey, so fx, perhatikan yang ini jadi f apabila kita gantikan dengan, okey, perhatikan di sini ya. So selepas ini kita akan dapat gx, okey, yang ini dA. Ya, selepas kita lakukan kamera, kita akan dapat gx. Cikgu akan berikan satu contoh penyerahan nanti, so cikgu hanya terangkan asas-asas dulu. So perhatikan untuk raja yang diletakkan dalam strata Cartesian ini, untuk menulis okey, integration bagi raja yang diberikan. Okey, perhatikan kamera daripada b ke a y dx, iaitu y adalah fungsi bagi di mana kawasan kita nak okey cari ataupun tentukan nilai, iaitu daripada b ke a y dx. Y di sini adalah fx, so jadi integrations b ke a fx dx. So untuk menentukan nilai ini kita lakukan integrations. Selepas cikgu lakukan integration, fx itu akan jadi gx, sudah lakukan integration. Limit untuk x adalah daripada b ke a. So selepas itu kita akan ganti b ke dalam ataupun di tempat x, so kita akan dapat nilai untuk gb. Lepas tu cikgu akan gantikan a, iaitu dapat untuk x itu digantikan a. Apabila kita tolak, kita akan dapat satu nilai. Kita akan dapat satu nilai. So ini ialah bagaimana kita akan gunakan integrations, iaitu kamiran tentu untuk raja yang diberikan. Okey, sekarang tujuan kita lakukan kamiran tentu ini ataupun definite integral ini ialah untuk menentukan luas di bawah graf ataupun area under the graph. Faham tak? So apa yang kita lakukan integration ini adalah sama dengan ya luas di bawah graf. So maksudnya dengan melakukan integration itu, apa yang kita peroleh ini adalah luas di bawah
Okey, adalah luas di bawah graf ataupun area under the graph. Dia buat area under the curve biasanya dalam buku you tengok. Okey, kalau anda lihatkan dalam buku teks dia akan menggunakan area under the curve. So maksudnya curve di sini adalah fungsi graf. Okey, faham tak? So sekarang perhatikan. Okey. So bagi raja yang diberikan, kalau kita nak tulis, cikgu belum sebut luasnya. Bagaimana nak tuliskan integration sebagai gambar yang diberikan? Okey. Okey, dari sini ya kita dapati hasil integrations ataupun bentuk yang kita tulis ini adalah satu kamiran tentu ataupun definite integral. Jika ianya adalah definite integral, maka perlu lakukan semua proses-proses ataupun langkah-langkah kerja supaya sehingganya kita akhir dapat satu nilai apabila kita gantikan X dengan D dan apabila kita gantikan X dengan A. Dan nilai yang kita perolehi, sebenarnya adalah luas di bawah graf. Luas di bawah graf. So sebab itu dengan ringkasnya kita katakan bagi raja ini untuk mengira luas di bawah graf adalah sama dengan melakukan kamiran tentu ataupun definite integral. Faham? Okey, sekarang cikgu akan sertakan dengan satu contoh penyelesaian dan graf yang cikgu pilih bukan satu garis lurus, sebaliknya adalah satu garis lengkung. Boleh? Okey, cikgu mulakan ya. Okey, pada ini, okey, cuba kita bincang satu graf yang melibatkan lengkung. Iaitu sekiranya graf itu adalah satu garis lengkung, okey. So maka tidak ada pilihan selain daripada integrations. Okey, perhatikan di sini kita ada satu raja. Okey, yang ini adalah y sama dengan 6 x kuasa 2. Perhatikan cikgu letakkan satu kawasan di bawah graf dan cikgu lurikkan. Okey, cikgu letakkan yang ini adalah x dan yang ini adalah y. Dan kosong yang ini cikgu letakkan 4 dan 2. Contoh ya, cikgu ambil contoh. Okey, perhatikan sekarang diberikan satu raja, iaitu kita ada satu garis lengkung, kita ada satu curve, di mana fungsi curve ini ialah y sama dengan x kuasa 2. Okey, seterusnya di bawah graf itu diletakkan kawasan, okey, lurik, di mana jika kita rujuk pada x, kawasan itu terletak di antara X2 sehingga ke X4. Okey, sekarang sebelum cikgu cari berapakah luas kawasan lurik, bagaimana kita nak tuliskan integrations ataupun kamiran tentu ataupun definite integral bagi raja yang diberikan. Okey, cikgu maksud cikgu belum kaitkan dengan luas. Apa yang cikgu kata? Ya, bagaimana nak tulis raja yang diberi ini dalam bentuk kamiran tentu ataupun definite integral. Okey. So untuk raja ini, okey, kamiran tentu ataupun definite integral adalah ya kamiran x4 limitnya ada 2, yang ini adalah y dx. Okey, so y ini adalah fungsi bagi graf ini, iaitu kamiran 4, 2, y adalah 6x kuasa 2 dx. Okey, so perhatikan di sini, yang ini adalah bagaimana nak tulis kamiran tentu ataupun definite integral untuk raja yang diberikan. Boleh faham? So ini raja, iaitu satu curve dan ada satu kawasan di bawah curve. Okey. So untuk raja ini bagaimana nak tuliskan definite integral ataupun kamiran tentu? Mengapa kita tulis kamiran tentu? Ya, dengan menulis kamiran tentu ataupun raja ini ke bentuk kamiran tentu ataupun definite integral, daripada definite integral kita akan perolehi berapa nilai untuk fungsi ini selepas dah lakukan integrations, iaitu x diganti dengan 4 dan x itu diganti dengan 2.
Faham? So apa yang cikgu lakukan masih bukan lagi luas. Cikgu nak tentukan berapakah nilai untuk bentuk definite ataupun definite integral ataupun kamiran tentu ini. Kalau perhatikan di sini, ini adalah sama dengan, okey, so maksud sudah pun dilakukan integrations 6x kuasa 3 n tambah 1 2 tambah 1 bahagi dengan 2 tambah 1 3. Okey, x adalah 4, x adalah 2. Ya, pecahan yang boleh diringkaskan 1 2. So didapati selepas adalah 2x kuasa 3 di mana nilai x adalah 42. Okey, perhatikan di sini. So sekarang cikgu dah lakukan, ya, bagi gambar rajah ini adalah definite integral ataupun kamiran tentu. Sekiranya nak tentukan berapakah nilai untuk kamiran tentu ini, ya, cikgu dah lakukan kamiran ataupun integrations. Okey, so sekarang apa yang kita perlu lakukan adalah apabila x itu digantikan dengan 4, berapa nilai dia? Apabila x digantikan 2, berapa nilai dia? Boleh? Okey, sekarang perhatikan sekarang yang ini apabila cikgu gantikan. Okey, cikgu gantikan, okey, iaitu x adalah 4, so 2. Okey, perhatikan 2. Okey, so I think cikgu letakkan di sebelah sini. Okey, this is 1. Okey, cikgu bawa ke sebelah sini sekarang. Okey, sekarang cikgu letakkan 4 ke sini. Okey, bila cikgu letakkan 4 ke sini adalah, okey, kurungan 2x adalah 4 kuasa 3 kurungan. Okey, lepas tu tolak nilai apabila digantikan dengan 2. So maksud di sini adalah 2, x sekarang adalah 2 kuasa 3. Okey, faham? Okey, sekarang perhatikan penyelesaiannya ialah 4 kuasa 3 64. So 64 darab 2 ialah 128. Okey, so sekarang perhatikan 2 kuasa 3 ialah 8 darab 2 16. Okey, so kita tolak. So daripada sini kita akan dapati ia adalah 128 tolak 16, so 21. So adalah 112 unit persegi. Mengapa cikgu letak unit persegi sekarang? Sebelum ini cikgu tidak boleh letakkan unit. Cikgu tidak boleh letakkan unit. Mengapa? Sebab cikgu kata apa yang kita buat setakat ini adalah, ya, untuk rajah ini bagaimana kita nak lakukan integration, kamiran tentu ataupun definite integration. Untuk rajah ini kamiran tentu. Okey, ataupun definite integral. So kalau ini adalah definite integral, okey, untuk menentukan nilai untuk ini, ya, kita perlu lakukan integrations. So cikgu dah lakukan integration, cikgu dah ringkaskan. Selepas cikgu dah ringkaskan, kita perlu tentukan berapa nilai dia. So untuk menentukan berapa nilai dia, cikgu letakkan 4 dulu, cikgu gantikan dengan 4. So 4 kuasa 3 darab dengan 2, kita dapat 128. Lepas tu, ya, cikgu gantikan dengan 2, so 2 kuasa 3, 2 kuasa 3, 8 darab 2, 16. So apabila 128 tolak 16, kita peroleh 112. So 112 adalah nilai untuk, ya, kamiran tentu ataupun definite integral bagi rajah yang diberikan. Tetapi apa yang sebenarnya kita lakukan adalah, ia adalah sama. Okey, yang ini adalah sama dengan luas. Okey, apa yang kita lakukan adalah sama dengan mengira luas di bawah graf. So apabila cikgu letakkan luas di bawah graf, maka di sini cikgu perlu letakkan unit persegi. Okey, jelas? So ini adalah langkah penyelesaian bagaimana bagi satu
kawasan lori. Sekarang kita boleh ringkaskan apa yang kita bincang sekarang. So daripada sini kita dapati bagi raja yang diberikan iaitu satu garis lengkung di mana fungsinya ialah y sama dengan 6x kuasa 2, diletakkan satu kawasan lori yang berada di bawah graf dan limit x adalah daripada 2 ke 4. Soalannya adalah soalan adalah cari luas kawasan lori. Sekarang perhatikan berapakah luas kawasan lori. Ini soalan dia. So raja graf lengkung y sama dengan 6x kuasa 2, letakkan satu kawasan lori, x diberikan, limit x diberikan. Soalan cari luas kawasan lori. Untuk menentukan area of the shaded ataupun luas kawasan lori ataupun area of shaded. So untuk mencari luas kita perlukan kamiran tentu ataupun definite integral. So raja ini perlu ditukar menjadi dalam bentuk definite integral ataupun kamiran tentu. Selepas kita dah tulis ke kamiran tentu, kita perlu lakukan integrations. Selepas kita lakukan integrations, x digantikan dengan 4, kita akan perolehi 128. Kemudian x digantikan dengan 2 dan kita akan dapat 16. Dan kita faham dua nilai. Untuk dapat nilai keseluruhan selepas ganti 4 dengan 2, nilai adalah kita kena tolak. So selepas tolak kita dapati 112. Itu adalah nilai untuk kamiran. 112 adalah nilai untuk kamiran. Tapi soalan kata cari luas kawasan berlori. So soalan adalah luas kawasan berlori. Apabila soalan kata luas kawasan lori, nilai kamiran yang kita dapat itu adalah sama dengan luas di bawah graf. So hasil kamiran yang kita dapat iaitu 112 adalah sama dengan luas di bawah graf. Apabila kita sebut luas di bawah graf, maka kita perlu sertakan unit. So nilai yang kita peroleh ialah 112 unit persegi. So ini adalah cara penyelesaian untuk satu raja yang diberikan dalam contoh yang kita sedang bincangkan di sini. So cikgu harap murid-murid akan gunakan ini lagi satu contoh untuk memahami dengan lebih baik bagaimana nak tulis. Pertama, bagaimana nak tulis definite integral ataupun kamiran tentu. So daripada raja ini, murid-murid perlu tulis definite integral. Selepas tulis definite integral, tentukan nilainya dengan cara yang dipelajari sehingga memperolehi nilai. Selepas itu, kita kaitkan dengan soalan. Definite integral yang kita dapat, nilai definite integral yang kita dapat itu kita kaitkan dengan luas. So apa yang kita lakukan adalah definite integral yang kita akan gunakan sebagai luas di bawah graf. So apabila definite integral ini dikaitkan dengan luas, maka kita perlu letakkan unit. So cikgu harap apa yang cikgu bincangkan ini dapat membantu murid-murid memahami bagaimana definite integral ataupun kamiran tentu itu digunakan untuk menentukan luas di bawah graf. So cikgu harap apa yang cikgu berikan ini dapat membantu murid-murid. Seperti biasa, letakkan like untuk cikgu. Komen seperti biasa, tekan bell button, dan seperti biasa di hujung video, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Bye bye, terima kasih.